Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا ربنا يسر ولا تعسر ربنا تمم لنا بالخير صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmatnya dapat kita bertemu pada malam ini. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati pertemuan kita insya-Allah. Muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambungan daripada perkongsian kita kitab An-Nasaihud Diniyah, nasihat-nasihat keagamaan kalau kita nak terjemahkan. Ini karangan Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu taala. Nasihat yang beliau akan kongsikan dengan kita pada malam ini rahimahullahu taala, iaitu berkenaan dengan asyukru ala ni'matil ulfah. Asyukru ala ni'matil ulfah, syukur di atas nikmat kesatuan. Al-ulfah ni kesatuan hatilah. Dalam agama kita ni, kita sebagai orang Islam dituntut untuk berpegang sesama Muslim ni, kita kena maknanya memegang kukuh tali persaudaraan sesama kita, kerana ini adalah ciri utama yang ditekankan oleh baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam waktu pertama sekali Nabi sampai ke kota Madinah ataupun Yathrib pada awalnya. Ketika mana kita pun tahu dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertautkan hati golongan Khazraj dan juga Aus. Ketika mana mereka sering berperang sesama mereka walaupun sebangsa Arab, tetapi mereka saling berperang berebut kuasa. Yang menjadi batu apinya dan mendapat laba keuntungannya adalah orang-orang Yahudi lah ketika itu, daripada Bani Quraizah dan juga Bani Nadir. Jadi mereka ini mengambil kesempatan untuk bahasa kita hari ini menjual senjata lah, sehingga peperangan itu meletus dan mereka mendapat keuntungan yang sangat besar. Dengan sebab itu Nabi kita SAW yang kita sebutkan tadi, antara perkara pertama Nabi kita mempertautkan hati antara dua kumpulan tersebut. Yang keduanya, Nabi kita SAW mempertautkan hati antara golongan muhajirin dan juga ansar, golongan yang datang daripada Mekah dan juga mereka yang memang berasal daripada bumi Yathrib ataupun Madinah. Dengan persatuan tersebut, akhirnya umat Islam menjadi kuat, walaupun bilangan mereka ketika itu minoriti, tetapi dengan kesatuan, kebersamaan, pertautan hati antara mereka menjadikan mereka itu orang yang digeruni di kota Madinah. Sehingga antara perkara yang dilakukan juga oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi kita mengajak supaya umat Islam tidak lagi membeli belah di pasar milik orang-orang Yahudi. Sebaliknya Nabi kita membuka satu tempat jualan yang baru, dan menjadikan ekonomi orang-orang Yahudi semakin melemah, dan akhirnya umat Islam menguasai kitaran ekonomi itu sehingga mereka menjadi orang kaya lah di kota Madinah. Banyak lagi lah perkara yang kalau kita tengok bagaimana Nabi kita melakukan strategi untuk menguatkan umat Islam.
yang kita sebutkan tadi, ukhuwah. Kalau tak ada ukhuwah, maka mana mungkin umat Islam dapat membeli ataupun menjana ekonomi di kalangan mereka dan melahirkan orang-orang kaya di kalangan para sahabat yang kita pun kenal nama-nama mereka. Dan mereka inilah dengan kekayaan yang mereka miliki, mereka gunakan untuk menyumbang kepada perjuangan Islam. Akhirnya Islam itu dapat sampai kepada kita. Semua itu dimulakan oleh Nabi kita SAW dengan pertama sekali ialah mempertautkan hati di kalangan para sahabat. Itu disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pengarang kitab kita ni membawakan ayat yang pertama, bagaimana Allah Taala menyatakan wadhkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum minta maaf, wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Ingatlah satu nikmat Allah Taala ke atas kamu ketika mana kamu dahulunya a'da'an, saling memusuhi ataupun bermusuh-musuhan, fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Taala telah mempertautkan hati kalian. Allah Taala yang telah mempertautkan hati kalangan para sahabat. Ini adalah salah satu, dia kata, amrun bi syukrihi ta'ala ala ni'matil ulfati allati an'ama Allahu biha alaihim ba'dal adawati syadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj. Ini adalah salah satu daripada arahan supaya umat ketika itu bersyukur kepada Allah. Allah Ta'ala minta kita ni bersyukur, ataupun umat Islam ketika itu bersyukur di atas nikmat yang besar, iaitu nikmat mempertautkan hati mereka. Kita ni kalau dah boleh bertaut hati, itu tanda nikmat Allah yang besar tu. Nikmat Allah yang besar. Sebab tu Tuhan sebut wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah ke atas kamu, id kuntum a'daan, ketika mana kamu ni duk saling balah, bergaduh kan, sikit-sikit bergaduh, sikit-sikit bergaduh. Lalu kata Allah fa'allafa baina qulubikum, Allah Taala mempertautkan hati kalian. Ini satu nikmat yang besar yang mesti kita syukuri nikmat tersebut. Jadi antara cara untuk kita bersyukur ke atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita ada 3 rukun. 3 rukun untuk kita menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah. Syukur ni tuan-tuan, dia ada tajuk khas lah. Kalau kita baca dalam kitab, mungkin tuan-tuan pun ada juga di sini dibacakan ataupun dikongsikan oleh salah seorang asatizah yang hadir bersama dengan tuan-tuan, kitab Hidayatus Salikin fi Suluki Maslakil Muttaqin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani rahimahullahu taala, yang menceritakan tentang ibadat hati. Ibadat hati. Ibadat hati ni banyaklah, ada 10 yang disenaraikan oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Salah satunya iaitu syukur. Kalau kita baca dalam kitab tersebut, syukur tu berada selepas tajuk sabar. Syekh Abdul Samad meletakkan tajuk syukur itu selepas dibahaskan tajuk sabar. Lalu dia mukaddimahkan tajuk syukur tu, dia kata syukur ini adalah salah satu ibadat yang lebih afdal daripada sabar. Biasa kita sebut sabar, sabar ni utamalah tuan-tuan. Tapi dibahaskan oleh beliau menyatakan bahawa syukur lebih tinggi daripada sabar. Ini bersandarkan kepada hadis Nabi SAW. Walaupun Syekh Abdul Samad tak bawakan hadis itu, tetapi apa yang disebutkan itu berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi kata orang yang sihat dan dia bersyukur itu lebih baik daripada orang yang sakit dan dia bersabar dengan kesakitannya. Orang yang sihat dan dia bersyukur dengan nikmat sihat itu lebih aula daripada dia sakit lalu dia sabar dengan sakit dia. Memanglah sakit, setiap kesakitan itu walaupun dicucuk dengan duri, kata Nabi SAW, diampunkan dosa dan diangkat darjat. Betul. Lalu dia sabar lagi. Betul. Lalu dia ucapkan lagi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul.
semua itu kelebihan-kelebihan sabar. Tetapi nak dibandingkan dengan sifat syukur, syukur itu afdal lagi daripada sabar. Ketika mana seseorang itu sihat dan dia bersyukur dengan nikmat sihat itu lebih afdal daripada sabar ketika mana dia ditimpa dengan kesakitan. Pun begitu, syukur ini ada 3 rukun yang mesti kita penuhi untuk menjadikan syukur kita itu sempurna, ibu ayah sekalian. Yang pertama sekali, kita mengiktiraf al-i'tirafu bi ni'matillah. Kita mengiktiraf nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun pertama dalam syukur. Kalau kita berpecah belah lalu kita disatukan oleh Allah taala dengan sebab agama kita ni, kita bersyukur, maka kita kena mengiktiraf bahawa kesatuan kita itu, kesepakatan kita itu adalah salah satu daripada nikmat daripada Allah Ta'ala. Iktiraf. Bukan usaha kita. Kita betul, kita berusaha. Tapi akhirnya yang menggerakkan hati manusia adalah Allah Ta'ala, yang menyebabkan kita boleh duduk sekali. Bergaduh macam mana pun akhirnya sembahyang jemaah sekali. Kan, bergaduh macam mana pun akhirnya kenduri kendara gotong royong sekali. Bergaduh macam mana pun, maki hamun macam mana pun, akhirnya bila hari raya salam bersalaman, minta maaf balik. Semua yang menggerakkan itu adalah Allah Ta'ala. Maka kita mengiktiraf bahawa nikmat al-ulfatu itu, nikmat kesatuan, kesepakatan, pertautan hati kita itu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua daripada syukur, iaitu kita at-tahadduts bi ni'matillah. Kita kena ceritalah bahawa nikmat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Cara kita bercerita menyebutkan tentang kesyukuran kita, pertama sekali dengan kita mengucapkan alhamdulillah. Dapat nikmat terus alhamdulillah. Nikmat dipertautkan hati kita, maka kita ucap alhamdulillah. Ini adalah nikmat daripada Allah Taala. Tuhan yang telah menggerakkan hati kita untuk kita ni bertaut sama-sama kita. Itu cara ataupun rukun yang kedua dalam kita menyatakan syukur kita di atas nikmat yang hebat itu. Kalau orang Melayu kita ni, kalau dia nak cerita nikmat dia, tuan-tuan, dia buat apa, tuan-tuan? Macam kita sebut di semua ni, dia buat kenduri. Kenduri kesyukuran. Bersyukur. Kenapa buat kenduri ni? Bersyukurlah sebab anak saya kahwin. Kenapa buat kenduri ni? Bersyukurlah sebab saya dapat cucu akikah. Bersyukur. Kenapa buat kenduri ni? Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Dan adapun nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, maka kamu kena cerita. So cara kita menceritakan nikmat tersebut dengan pelbagai cara, antaranya dengan kita menyebut alhamdulillah, ataupun dengan cara seseorang itu melakukan sujud syukur. Sujud syukur ni kita maklumlah tak perlu menghadap kiblat dalam majoriti madhab. Tutup aurat tu kenalah, tuan-tuan. Tak tahu main bola bubuh gol, lepas tu dia sujud tu saya tak tahulah kan. Jadi mungkin dia mazhab yang tak payah tutup aurat kan. Ala kulli hal, nak bagi tahu pada tuan-tuan bahawa pelbagai cara kita menyatakan kesyukuran kita, itu rukun yang kedua dalam kita bersyukur di atas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan. Yang ketiga apa dia? Rukun yang ketiga dalam syukur ni iaitu taskhiruha. Kita membalas nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita dengan kita menambah banyak lagi ibadat kepada Allah Azza wa Jalla. Datang awal hari ni ke surau ni sebab apa? Sebab adalah nikmat yang dia dapat tu. Sebab tu dia datang awal. Kan? Sebelum ni lambat. Sebab sebelum ni tak ada motor baru. Contoh. Tak ada kereta baru. Hari ni dapat kereta baru. Semangat tuan-tuan. 30 minit sebelum azan dia dah sampai. Sebab apa? Itu tanda syukur dia. Dia memperbanyakkan ibadat kepada Allah. Memperbanyakkan solat sunat, memperbanyakkan tilawatul Quran, banyak mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, banyak mengucapkan la ilaha illallah. Itu semua adalah tanda kita bersyukur kepada Allah. Itu rukun yang ketiga daripada syukur. Jadi kalaulah kita nak bersyukur kepada Allah, maka itulah 3 rukun yang perlu kita penuhi. Kalau tidak, syukur kita tu dia syukur yang tak sempurna. Ibarat macam, minta maaf lah kalau saya bagi contoh, ada orang yang menang anugerah, kan,
ataupun dia dapat nombor 1 dalam pertandingan karaoke. Bukan karaoke nasyid, karaoke hak ni lah, lagu-lagu 60-an, 30-an lama sangat tuan-tuan. Kan? 60-an punya lagu otai masih berbisa kan. Dia menang. Lalu dia kata alhamdulillah. Ketika mana dia mengucapkan alhamdulillah dan syukur itu, ketika tu contohlah dia tak tutup aurat, dia tak pakai tudung ataupun dia tak solat, itu tak cukup dia punya rukun syukur kepada Allah. Sebab rukun syukur mesti ada 3 tadi. Barulah dia punya syukur itu sempurna. Jadi saya, tuan-tuan, ibu ayah sekalian, kita kena cek balik. Sebab itu ketika mana Allah Ta'ala mempertautkan hati kita, maka kita kena ingat balik nikmat tersebut dan kita kena bersyukur di atas nikmat yang hebat itu. Itu antara perkara yang besar. Akhirnya walaupun yang kita sebutkan tadi bilangan umat Islam itu minoriti ketika itu di kota Madinah, tetapi mereka dapat kuasainya tanpa diganggu oleh orang-orang. Maknanya bukan tak diganggu, tetapi gagal dijatuhkan kepimpinan baginda sallallahu alaihi wasallam itu kerana para sahabat, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala menyokong kuat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah yakni Allah Azza wa Jalla yang telah menyokong engkau ataupun memberikan dokongan kepada engkau dengan bantuannya, wabil mu'minin, dan orang-orang yang beriman pun memberikan bantuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan dokongan yang kuat, sokongan yang kuat. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum innahu azizun hakim. Kata Allah Ta'ala, dan dialah yang telah mempertautkan antara hati-hati mereka. Ini kerja Allah Ta'ala ni, yang mempertautkan hati orang-orang yang beriman. Lalu kata Allah, lau anfaqta ma fil ardi jami'ah, kalaulah engkau menginfakkan, membelanjakan seluruh apa yang kamu ada di muka bumi ini dengan tujuan untuk mempertautkan hati manusia, membayar. Aku bayar kau supaya kita sama-sama geng. Aku bayar kau supaya kita sama-sama geng. Itu belum tentu dapat mempertautkan hati. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a, kalau engkau infak seluruh harta yang engkau ada di muka bumi ini, ma allafta baina qulubihim, kamu pasti tidak mampu untuk mempertautkan hati-hati mereka. Walakinnallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah Ta'ala lah yang telah mempertautkan hati-hati mereka ataupun antara mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi benda ni bukan boleh dibeli, bukan boleh dibayar. Dia mesti datang daripada hati. Hati ni siapa yang gerakkan, tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ustaz-ustaz kita selalu baca hadis ni. Maksudnya kata Nabi, hati manusia itu dia punya bolak-balik itu lebih cepat daripada air yang panas yang mendidih di atas dapur. Air panas yang menggelegak tu, guduk-guduk laju tu dia punya mendidih dia tu kan. Gelegak dia tu laju. Kata Nabi SAW, bolak-baliknya hati manusia itu lebih laju daripada mendidihnya air panas di atas dapur. Sebab itulah yang Nabi kita SAW sering kali membaca doa yang kita pun duk baca. Doa tu? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, engkau tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi kalau semua kita berada di atas agama, keyakinan yang sama, maka tak timbullah perbalahan kalangan kita. Kita berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala, lalu kita sama-sama faham bahawa ini adalah tuntutan yang Allah Taala tuntut kita untuk kita lakukan. Disebabkan pakat-pakat tidak duduk di atas agama Allah yang benar. Tuan-tuan tengok apa yang berlaku kepada sahabat-sahabat kita di bumi Palestin. Seorang-seorang dia je berjuang kan.
Walaupun dalam ucapan-ucapan dia kita dengar baru semalam ucapan terkini yang keluar daripada juru cakap rasmi Al-Qassam Abu Ubaidah, dia seringkali mengulang ya ummatal Arab wal Islam, wahai umat Arab dan orang Islam. Duk sebut Arab Islam, tapi orang Arab macam dia lah perangainya, kan? Orang Islam macam tu lah, kan? Tengah kita tengok perang-perang itu, nampak dah bagus dah kita punya semangat. Lepas tu dah jadi konsert lah, habis lupa habis dah. Kita lupa habis dah kepada perjuangan kawan-kawan kita di bumi Palestin. Tuan-tuan mungkin tak lupa lah, tapi orang luar sana majoritinya dia tak berapa nak ingat pun apa yang berlaku di bumi Palestin. Kita tengok di Malaysia ni, cuba tengok di negara-negara Arab yang dekat dengan Palestin tu. Bukan ambil endah pun tuan-tuan. Mungkinlah ada ambil endah, mungkin majoriti rakyatnya, tapi pimpinan dia tak ambil endah, kan? Jadi sebab apa? Sebab tidak berada di atas kefahaman Islam yang sama. Sebab itu kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim." Kamu tak mampu untuk mempertautkan hati manusia ni. Jadi dia punya punca utama adalah dengan kita kembali kepada agama Allah Azza wa Jalla. Kembali kepada memahami hakikat bahawa Islam ini tuntutannya bagaimana, Allah Ta'ala minta kita buat apa. Daripada situlah bahawa kita faham bahawa inilah agama yang menuntut kita untuk sama-sama kita duduk semeja, kita membantu sesama kita, yang kita faham daripada ayat Al-Quran, wa ta'awanu ala al-birri wat taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal udwan. Yang kita faham, saling tolong menolonglah kamu dalam perkara yang baik dan takwa, dan jangan kamu saling tolong menolong dalam perkara kejahatan dan juga permusuhan. Baik, waqad kanu min qabl an yab'atha Allahu ilaihim rasulah ala syafa hufratin minan nar. Dulu ni, dia kata, pengarang kitab kita ni kata, mereka sebelum diutuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia ni berada pada syafa hufratin minan nar, berada di bibir-bibir neraka. Masuk bibir neraka ni dah nak masuk neraka dah ni, kan? Maka datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamatkan mereka daripada bibir-bibir neraka, lalu mereka tak dicampakkan. Wadzalika bima kanu alaihi minal kufri billahi wa ibadatil asnam, kerana mereka menyembah berhala. Fa anqadhahumullahu minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amali bi ta'atih. Lalu Allah Taala menyelamatkan mereka dengan mengirimkan seorang rasul, lalu rasul itulah yang menjadikan mereka kenal tauhid, kenal keesaan Allah, dan mereka melaksanakan amal ketaatan kepada Allah. Fatalaballahu minhum subhanahu an yashkuruhu ala dhalik. Lalu Allah Taala meminta mereka, kalangan sahabat ataupun kita sendirilah, kalau konteks ayat tu kita baca secara umum, kita pun kena sekali. Disebabkan dulu ni kita ni jahil, tiba-tiba Allah Taala kirimkan seorang rasul mengajak kita kembali kepada Islam. Itu nikmat yang besar tu, maka Allah Taala minta kita bersyukur di atas nikmat tersebut. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi 'alaihim fi inqadhihim min ad-dhalalah wa ijtima'ihim ba'da al-firqah. Lalu mereka mengenal hakikat ataupun nikmat yang sebenar yang Allah Taala telah menyelamatkan mereka daripada kesesatan dan kesatuan mereka selepas mana mereka itu berpecah belah. Wa hadzarahum fi dhimni dhalika min mujibatil firqah. Lalu Allah Taala telah mengingatkan mereka supaya mereka tidak lagi berpecah belah. Wal ikhtilafi ba'dal ijtima'i wal i'tilaf. Dan Allah Taala minta supaya berhati-hati, jangan pecah lagi, kan? Jangan pecah lagi selepas mereka itu dah bersama-sama dalam kesatuan hati. Itulah yang disebutkan oleh Allah Taala dalam Al-Quran, kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikian itu Allah Taala telah menunjukkan kepada mereka ataupun menerangkan kepada mereka ataupun kepada kamu ayat-ayatnya, ayat-ayat kebesarannya, la'allakum tahtadun, supaya kamu itu mendapat petunjuk. Itu semua nikmat Tuhan bagi kat kita tu tuan-tuan. Supaya kita bersatu hati, berpakat sama-sama kita, kan? Bergaduh sikit-sikit itu biasalah tuan-tuan. Hakikat Malaysia ni, minta maaf cakap bila kat surau, kan? Hakikat Malaysia ni warna lain-lain tu biasa je tuan-tuan. Biasa je, tak ada masalah apa. Kan kawan tu warna coklat, kawan tu warna putih, kawan tu warna
hitam, biak-biak dia lah. Kan? Sebab dia faham macam tu perjuangan dia. Tapi kita kena ingat Allah Ta'ala tu Tuhan kita. Itu yang kita kena pegang tu. Janganlah bergaduh sampai tak kenal diri, tuan-tuan. Janganlah bergaduh sampai kita lagi cakap lebih-lebih payah juga. Maksudnya janganlah bergaduh sampai kita ni ditekan oleh ataupun diambil kesempatan oleh musuh-musuh Allah Azza wa Jalla. Kita tahulah batas bergaduh kita tu, kan? Batas bergaduh kita tu kita tahu. Semua ada pandangan masing-masing. Saya tak sama pandangan dengan tuan-tuan ni. Tuan-tuan tak sama pandangan dengan saya. Soft kanan tak sama dengan pandangan soft kiri. Geng belakang tak sama dengan pandangan geng depan. Itu biasalah. Kat mana-mana pun macam tu. Kan ada orang beritahu ustaz, sebelah kanan ustaz tu, bukan kat sini, tempat lain. Sebelah kanan ustaz tu, depa ni geng lain ustaz. Sebelah kiri tu geng ustaz. Saya kata belah kanan pun bukan geng saya, belah kiri pun bukan geng saya. Kan? Tapi kita fahamlah. Akhirnya kita tahu batas pergaduhan kita tu. Betul tak? Nak bergaduh sampai mana, tuan-tuan? Takkan sampai kita kena pijak, sampai kita kena hentam, sampai kita... Oi, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Hamas tu, kan, Hamas tu faham dia ikhwan muslimin. Faham dia ikhwan muslimin. Ikhwan muslimin ni dah hancur berkecai dah dekat Mesir. Dihancurkan oleh Abdul Fattah As-Sisi tu. Tapi ketika mana mereka sedang berperang dengan Yahudi hari ini, siapa jadi orang tengah untuk perdamaian antara mereka? Mesir. Mesir tu. Lalu dia kata, jazakumullah ala ikhwanina fi Misr. Terima kasih kepada kalian saudara-saudara kami di Mesir. Padahal yang yang digulingkan itu siapa dia? Mursi, sehingga mati ataupun sehingga wafatlah bahasa baiknya, kan. Di dalam penjara itu satu geng, satu ideologi dengan Hamas tu. Tapi ketika mana mereka berperang dengan Yahudi, dia tahu batas. Yahudi itu lebih musuh berbanding dengan Abdul Fattah As-Sisi. Itu cara faham Islam. Itu cara faham yang sebenar. Sebab itu ketika mana hari ini Zionis dah mula tarik tentera-tentera elit dia yang dinamakan sebagai tentera Golan, ataupun Golani itu, ataupun Jaulani, ataupun istilah orang Arab sebut Julani itu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mereka mula nak minta supaya diadakan perdamaian. Tapi kata Abu Ubaidah semalam, tidak ada perdamaian melainkan mesti ada orang tengah. Siapa orang tengah tu? Mesir dan juga Qatar. Qatar tu tak apalah, Qatar tu dia punya ideologi dia tu taklah jauh sangat dan dia memang tak tindas pun ikhwan muslimin. Yang menindas ikhwan muslimin itu adalah Abdul Fattah As-Sisi. Tapi mereka sedar batas agama ini, kamu tetap saudara kami wahai Abdul Fattah As-Sisi. Dia jadi orang tengah. Itu faham yang sebenar tu. Kita tak naklah kita bergaduh ni sampai tahap tak kenal siapa musuh utama kita. Ini saya cakap ni daripada hatilah. Kan, ustaz-ustaz lain pun cakap benda yang sama. Tuan-tuan pun faham benda yang sama, kan? Kita faham benda tu, tapi kadang-kadang dia terlajak tu sampai tahap kita tak boleh pi dah. Kan? Asalkan kumpulan kami untung, itu tak apa siapa-siapa pun. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ingat balik nikmat Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingat balik nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi benda-benda ni, benda-benda yang basic dalam agama ni. Sebenarnya tak ada siapa pun perlu cakap benda ni, sebab kita faham benda ni dari sudut asas agama. Kan? Kita faham dah benda ni, tapi perlu diingatkan supaya kita faham lagi, supaya kita pegang betul-betul, supaya kita beringat 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, apa akan jadi pada generasi umat Islam hari ni kalau kita duk tekak sama kita sampai sudah. Kan? Ini kita kena faham. Macam mana pun perbezaan pandangan kita, akhirnya Islam itu memegang kita. Kiblat kita itu menarik kita, mengikat kita bahawa itulah tempat kita, tempat hadap kita. Wa ilaihil masir, kepadanya, iaitu kepada Allah tempat kita kembali. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Taala, walladzina ihtadau zadahum hudan wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang diberikan petunjuk ataupun mereka mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, zadahum huda, dia akan tambah untuk mereka itu petunjuk,
wa atahum taqwahum, dan dia akan berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Jadi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di situlah kita akan mendapat nikmat yang besar, nikmat pertautan hati sesama kita orang-orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Baik. Sikit lagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya nasihat yang seterusnya yang dia nak sampaikan kepada kita, iaitu wujubud da'wati ilal khairi. Wajib menyampaikan dakwah kepada kebaikan. Wajib kita menyampaikan dakwah kepada kebaikan. Dalam Al-Quran, nasihat yang seterusnya kita kena sampaikan dakwah. Bila kita faham Islam, kita mesti sampaikan dakwah kefahaman kita ni. Kefahaman kita ni kita kena sampaikan. Kita jangan mulakan sampaikan dakwah itu pada benda-benda yang cabang. Cabang ni ialah tuan-tuan tahulah, mungkin mazhabnya berbeza, dia cara semayangnya begini. Jangan sampaikan itu yang beza-beza tu. Nanti lagi pecah lagi. Kan kita sampaikan yang asas. Apa asas kita? Beriman kepada Allah. Sampaikan yang itu. Lepas tu dia nak cara faham dia, bagaimana nak belajar akidah, itu cara faham dia lah. Itu ikut guru dia lah. Jangan kita sampaikan yang cabang dulu, sampaikan yang asas dulu, kerana itu adalah kewajipan kita. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyatakan wal takum minkum ummah. Jadilah kamu minkum, sesama kamu ummah. Ummah ni kalau dalam istilah seertinya ataupun perkataan seertinya jamaah, satu kumpulan. Kumpulan untuk buat apa tuan-tuan? Yad'una ilal khairi. Mereka itu mengajak kepada kebaikan. Amrun bid-da'wati ilaih. Arahan supaya kita berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, iaitu dengan keimanan dan juga ketaatan kepada Allah. Wa da'watu ila dzalika manzilatun 'indallahi rafi'ah. Dan pelaksanaan dakwah itu di sisi Allah martabatnya tinggi. Orang yang menyampaikan dakwah, menyampaikan kebaikan, itu martabatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata apa? Ini hadis ni pun masyhur juga tuan-tuan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan sebagainya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Barang siapa yang mengajak kepada hidayah, petunjuk Allah, maka baginya daripada pahala seperti pahala-pahala orang yang mengikut dakwah dia. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai', tanpa ada sebarang kurang pun, sedikit pun tak kurang daripada pahala tersebut. Saya mengajak tuan-tuan, tuan-tuan balik ajak orang lain, orang yang ikut tuan-tuan itu, kalau dia buat kebaikan, pahalanya itu akan sampai kepada kita tanpa kurang pun. Kalau dia dapat 100, kita pun dapat 100 kali. Dia bukan main persen tuan-tuan, dia dapat 100, kita dapat 10% daripada apa yang dia dapat. Tak, Allah Ta'ala akan bagi, kalau 100 dia dapat 100 pun kita dapat tanpa ada kurang. Wa man da'a ila dhalalatin kana 'alaihi minal ithmi mithlu atham man tabi'ahu min ghairi an yanqusa min athamihim syai'. Kalau kita mengajak orang lain melakukan dosa ataupun kesesatan, maka dosa orang tersebut akan juga dapat kepada kita tanpa kurang walaupun sedikit. Itu bahaya tu. Bahaya kita mengajak orang lain melakukan kejahatan. Terutama sekali anak kita lah. Kalau kita ajak anak kita buat baik, kalau kita ajar anak kita buat jahat dan kita contohkan contoh kejahatan lalu anak kita buat, lagi dahsyat tuan-tuan. Dosa yang kita dapat dia akan berturut-turut sampai ke generasi yang seterusnya. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dallu 'alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjukkan kebaikan maka pahalanya seperti orang yang melakukannya. Kita mengajak orang melakukan kebaikan, maka pahalanya sama seperti orang yang melakukannya itu. Faman ja'ala ad-du'a ila al-khairi da'bahu wa syughlahu faqad akhadha bihadhin wafir min mirathi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang ini, Al-Habib Al-Haddad rahimahullahu taala, barang siapa yang menjadikan ajakan kepada kebaikan itu sebagai salah satu daripada tugasan dia, kerja buat dia,
Dia tak dapatlah contohnya macam ustaz tak apalah ada meja kat depan, ada mikrofon. Tak semesti macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan lagi banyak buat dakwah daripada ustaz-ustaz. Tuan-tuan mungkin ada pengikut tersendiri, contohnya tuan-tuan bos di salah sebuah syarikat. Jadi semua itu boleh digunakan sebagai tapak untuk kita melaksanakan dakwah. Hatta kalau kita ni ada anak, ada cucu, itu pun sebagai medan dakwah kita. Kalau dia jadikan tempat itu untuk kerja dakwah dia seharian, faqad akhadha bihadhin wafir, maka dia mendapat kejayaan yang tidak putus-putus daripada mirathi Rasulullah, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran Tuhan kata apa? Dalam surah apa ni? Surah Yusuf, surah Yusuf ayat 108. Allah Ta'ala berfirman, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Islam ini jalan kita. Hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah, aku mengajak kepada Allah ala basirah, dengan petunjuk. Bukan ajak tu kosong, tak ada hujah, tak ada nas, tak ada dalil, tak ada pandangan ulama, tak. Ala basirah, ada hujah dia. Ana wa manittaba'ani, jalan itu jalan aku dan jalan orang-orang yang mengikut aku. Wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin, maha suci Allah dan aku ini bukanlah daripada kalangan orang-orang yang musyrik. Dah masuk waktu, tak bunyi lagi kan? So macam rosak ke jam ni, kena tanya juga tuan-tuan. Lagi dia kata ustaz ni syok sendiri, payah tuan-tuan, bahaya Ada setengah tempat tu ustaz tu lajak sampai pukul 9 suku. Tiap-tiap bulan ustaz tu kena maki, tapi ustaz tu tak sedar lah kan. Jadi AJK Surau beritahu kat saya, ustaz tolong jangan jadi ustaz yang syok sendiri. Sebab tu saya tanya tuan tu, senyap je kan, baik nampak, tapi belakang-belakang habis ustaz ni jam tu ya. Baik tuan-tuan ya. Falam yakun syughluhu alaihi salam fi jami'i awqati ghaira ad-da'wah. Minta maaf. Falam yakun syughluhu alaihi salam fi jami'i awqati ghaira ad-da'wati ila Allah biqauli wa fi'li. Dan Nabi SAW tidak membiarkan waktunya berlalu melainkan ada saja unsur-unsur dakwah yang disampaikan. Saya minta izin sikit lagi tuan-tuan Ini minta izin ni tuan. Dengan kata-katanya dan juga dengan perbuatannya. Walidzalika ba'athahu Allah wa bidzalika amarahu. Allah Taala telah mengarahkan nabi kita untuk melakukan dakwah. Seperti mana firman-Nya, tuan-tuan boleh tengok nanti dalam surah Ar-Ra'd, suratul Ra'd ayat 36 Qul innama umirtu an a'budallah wa la usyrika bihi ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakanlah oleh engkau wahai Muhammad, hanya sahaja aku diperintahkan oleh Allah. Tak sebutlah, tapi kita fahamlah yang diperintahkan itu adalah, yang memerintahkan itu adalah Allah. An a'budallah, supaya aku menyembah Allah dan tidak mensyirikkan dengannya sesuatu pun, ataupun dengan yang lainlah. Dan orang yang paling hampir untuk kita melaksanakan dakwah ini adalah keluarga kita lah tuan-tuan. Itu paling dekat. Kadang-kadang kita mengajak orang lain, tapi kita lupa keluarga kita. Saya ingatkan diri saya lah, kadang-kadang kita ni konon-konon lah kan, berdakwah konon-kononnya, tapi anak-anak kita ni gerabak kat belakang tu kita terlupa. Balik-balik anak tak solat, balik-balik anak jadi teruk kan. Kita duk marah orang lain ni, janganlah begitu, janganlah begini, jangan hisap vape, jangan hisap ni. Kita tengok anak kita jam tuan-tuan. Jadi itu saya ingatkan diri saya dan juga kita semua supaya memerhatikan orang yang paling hampir dengan kita sebagai mad'u kita, ataupun orang yang perlu kita ajak paling awal sekali lah sebelum kita mengajak orang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Kasar bahasa, mohon maaf tuan-tuan. Ada apa-apa ke nak dibahaskan? Pandai dia kata. Memang tak tanya sebab dah habis masa dia kata. Bukan suruh tanya kalau tak setuju kan. Tak ada lah. Baik, insya-Allah moga-moga ada manfaat untuk saya dan juga tuan-tuan sekalian.
yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Kasar bahasa sekali lagi saya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman warzuqna fahma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzubika min ahwali ahli an-nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.